Slithering. Watch out, watch out, watch out! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan pertama tahun 2021, yang mana hari ini saya akan ulaskan produk audio terkini daripada Jabra, iaitu Jabra Elite 85T. Ia adalah satu TWS dengan sokongan ANC, iaitu pembatalan hingga aktif, yang baru saja dilancarkan di Malaysia beberapa bulan yang lepas. Dan di Amans kami telah menggunakan produk ini beberapa minggu, dan ini adalah apa yang kami rasakan mengenai produk audio ini. Baiklah, yang pertama, 2 tahun lepas Jabra telah pun hadir dengan Jabra Elite 75T dan ada dua versi biasa dan juga aktif, yang mana menerima kemas kini perisian untuk menyokong ANC tetapi dari segi perisian sahaja. Walaupun ketika itu telah banyak jenama hadir dengan TWS dengan sokongan ANC, tetapi Jabra masih fokus kepada teknologi pasif mereka, iaitu pembentalan hingga pasif, yang mana silikon mereka telah cukup kedap dan cukup baik untuk pengalaman pendengaran audio yang menarik. Tapi akhirnya tahun lepas baru mereka hadir dengan Elite 85T. Menurut beberapa laporan, mereka tidak akan hadir dengan versi aktif untuk Elite 85T kerana produk ini telah pun dikira sebagai produk premium dan antara yang terhebat daripada mereka. Baiklah, apa yang kami rasakan tentang produk ini? Di pasaran sekarang ada pelbagai variasi TWS yang menyokong ANC. Kita ada Apple AirPods Pro, Sony WF-XM3, kita ada One More True Wireless ANC dan pelbagai lagi, termasuklah Realme dan lain-lain lagi. Tetapi adakah Jabra ini mampu menandingi produk seperti Sony yang dikatakan sehingga sekarang masih nombor 1 dalam teknologi ANC? Apa yang boleh saya katakan, ANC pada Jabra Elite 85T ini adalah antara yang terbaik, dan berani saya katakan boleh dikatakan setanding dengan Sony dan juga One More, yang mana agak hebat untuk memadam ataupun menapis segala bunyi-bunyi bising, perbualan orang, enjin kereta, senang cerita, hingar. Baiklah, sebelum saya cerita mengenai kualiti audio, mari kita lihat apakah spesifikasi dan rekaan TWS ini. Yang pertama, rekaannya masih mirip dengan 75T lagi, tetapi port pengecasannya kini lebih besar dan terus menyokong pengecasan nirwaya terbina dan tidak perlu membeli port pengecasan yang berbeza. Bukan itu sahaja, port pengecasannya dilihat sedikit rasa murah kerana bahagian penutup terasa sedikit longgar berbanding dengan 75T, mungkin kerana lebih besar, bahannya mungkin lagi nipis, itu tidak pasti, ataupun mungkin hanya unit ini saja yang bermasalah. Tapi apabila memegang TWS ini dan membukanya, terasa sedikit murah di situ. Tapi di bahagian dalamnya kini mempunyai dua tona yang berbeza dan membuatkan dia nampak beza dengan 75T, dan ia juga menggunakan bahan yang sama, iaitu plastik, dan sedikit besar tetapi lebih selesa dan tidak sakit telinga seperti 75T sebelum ini. Ia masih menggunakan chip Bluetooth tersendiri dan menyokong tambatan pantas melalui aplikasi Sound Plus dan lain-lain lagi. Baiklah, tanpa membuang masa, mari saya ulaskan mengenai kualiti audio produk ini. Seperti yang saya katakan tadi, TWS Jabra sedia terkenal dengan pembentalan hingga pasif. Tapi adakah bermakna TWS ini pasif lebih baik daripada ANC atau sebaliknya? ANC pada TWS ini adalah sangat baik. Bunyi bising yang dihasilkan atau ditapis memang benar-benar berfungsi, bukannya seperti jenama lain yang hanya sekadar promosi kosong ataupun gimmick. Tetapi ia sedikit terlampau kedap dan memberikan satu tekanan yang membuatkan penggunaan masa panjang tidak begitu selesa. Ia sangat menjadi orang berbual bunyi angin, enjin kereta, petik jari, seperti yang saya katakan tadi, boleh dikatakan dipadam terus begitu saja. Disebabkan ia terlalu kuat dan kedap, saya rasakan pembentalan hingga pasif yang tersedia sudah cukup baik dan memadai. Tetapi itu tidak bermakna ANC-nya tidak cukup hebat, dan macam saya katakan tadi, ia cukup standing dengan jenama-jenama lain. Ini adalah contoh simulasi bagaimana ANC-nya berfungsi dan betapa kedapnya arah suara ANC pada Jabra ini. Baiklah, untuk bahagian low ataupun bass, ia mempunyai dedupan yang sangat padat, tapi ia sedikit berlebihan sehingga kan ia menjejaskan kualiti pada vokal, iaitu mids. Untuk itu kami gunakan aplikasi Sound Plus dan aktifkan treble boost untuk seimbangkan kualiti audio agar tidak terlalu fokus kepada bass. Bercakap mengenai vokal tadi, kualitinya tidak signifikan hebat. Vokal kedengaran dengan jelas sekali, tetapi disebabkan gangguan bass yang berlebihan tadi, ia menjadikan pengalaman pendengaran tidak begitu jelas. Pada nada yang tinggi pula, ia tidak begitu menyelah dan tidak begitu jelas juga. Ia seakan jatuh ke bawah jika ada graf. Anda bayangkan ada graf, nada tinggi tu tiba-tiba terus jatuh ke bawah.
Definisi nada tinggi itu tidak begitu tercapai, tetapi pementasan audionya memberikan ruang yang menegak. Ini bermakna ia tidak cukup lebar dan terlampau fokus kepada satu bahagian secara tidak langsung. Pendengaran muzik kita dapat asingkan instrumen-instrumen yang didengari. Pada sesetengah orang ini adalah perkara yang baik. Ada pula yang tidak gemar dengan gaya audio sebegini. Disebabkan itu, Jabra Elite 85 ini tidak boleh terus digunakan sebaik saja anda beli, tapi anda perlu membuat profil audio tersendiri sebelum mendengar ataupun menggunakan TWS ini sebagai aksesori audio harian. Untuk bateri pula, seperti biasa mana-mana TWS yang saya gunakan, saya tidak pernah mengalami masalah bateri ataupun merasakan bateri adalah satu perkara yang penting. Kerana saya jenis yang tidak mendengar audio ataupun mendengar muzik ataupun menggunakan TWS sepanjang hari tanpa henti berjam-berjam. Biasanya saya akan dengarkan 30 minit dan maksimum 3 jam saja, dan saya akan simpan dalam port pengecasan yang mana selepas itu ia akan dicas semula dan boleh gunakannya untuk dalam jangka masa yang lebih panjang. Jabra mempromosikan yang baterinya mempunyai ketahanan lebih 5 jam setengah, dan pada hemat saya dakwaan Jabra itu benar kerana saya gunakan dalam sekitar 1 minggu. Saya tidak perlu mengecas keseluruhan TWS ini pun, dan pengecasannya adalah semacam saya katakan tadi melalui USB-C ataupun pengecasan nirwaya. Untuk kawalan dan fungsi pula, Jabra masih sehingga hari ini menggunakan butang fizikal berbanding dengan kebanyakan pesaing lain yang menggunakan pad sesentuh. Menggunakan butang fizikal pada hemat saya adalah antara yang lebih baik dan enak digunakan berbanding dengan sesentuh, kerana kadang-kadang kita jari berpeluh ataupun sedang bersukan dan bila berpeluh kita tak boleh nak kawal. Tapi dengan butang fizikal ia mudah saja. Dia juga ada kalis percikan, jadi tidak menjadi masalah. Paling menarik, Jabra ni menyokong aplikasi Sound Plus yang mana anda boleh buat profil sendiri, boleh tetapkan aras ANC tersendiri dan pelbagai lagi. Ini adalah sampel rakaman audio menggunakan mikrofon pada Jabra Elite 85T. Jika anda ingin tahu bagaimanakah kualiti audio ketika melakukan panggilan telefon, inilah bagaimana kualiti audionya didengari oleh pendengar penerima panggilan telefon. Baiklah, adakah Jabra Elite 85T ini berbaloi untuk dimiliki, dan adakah ia lebih baik berbanding Sony, One More ataupun Apple AirPods Pro? Macam saya katakan tadi, Jabra ini berada di aras yang sama ataupun tahap yang sama dengan Sony dan juga One More, tapi harganya lebih premium, RM1,049. Ia agak mahal berbanding Sony atau One More yang boleh dapat pada bawah 900, bawah 800, malah ada juga buat promosi boleh dapatkan harga bawah RM600. Jabra ini pada hemat saya ia lebih kepada cuba mimik aksesori audio ataupun produk audio profesional yang mana anda sendiri perlu tahu menala ataupun melakukan penalaan, iaitu equalizer dalam aplikasi untuk menedakkan profil audio yang terbaik yang sesuai dengan diri anda. Jika tidak, bassnya terlalu kuat, ANC-nya terlalu kuat, membuatkan anda tidak selesa dan rasakan TWS ini tidak berbaloi. Tapi tidak, anda boleh buat pelbagai kawalan manual untuk menjadikan ia lebih baik. Sony pula adalah jenis yang anda buka saja kotak, hidupkan ANC, anda terus boleh pakai dan ianya enak. One More pula, ia bagus, cantik, premium seperti ini, tetapi fon telinganya ataupun silikonnya tidak begitu selesa, menjadikan ada sedikit masalah audio yang terkeluar dan pengalamannya kurang menarik sedikit, tetapi baik. Jadi Jabra ni lebih kepada mereka yang rasakan cukup tahu dalam bidang-bidang audio, cukup tahu ataupun cukup ilmu pengetahuan dalam menggunakan equalizer. Jika anda adalah golongan tersebut, ini adalah TWS untuk anda. Jika tidak, ia sedikit lebih mahal, baik anda beli saja Sony yang sudah boleh dibeli pada harga yang lebih murah. Jadi itu sahaja ulasan daripada saya, Fahim Zaha. Jumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.